Kita sudah sampai ke bahagian terakhir. Okey, bahagian 8, soalan 36 hingga 40 bagi set 2, kertas 1. Soalan ramalan kimia SPM 2024. Okey, 36. Jadi maklumat berikut mengenai 4 sebatian yang dipilih untuk diisi ke dalam tong memasak. Okey, jadi sebatian A 2 karbon, 4 hidrogen. Okey, jadi C2H4. Ini adalah etena. Okey, sebatian B, C-nya 2, H-nya ada 6. Jadi C2H6 adalah etana. Sebatian C, C3H6. Okey, ini adalah C3H6 propena. Sebatian D, C3H8 propana. Okey, jadi kita diberi maklumat-maklumat ini. Okey, soalan minta yang mana sesuai untuk dimasukkan ke dalam tong gas memasak. Jadi kita kira, okey, kita akan kira peratus karbon per molekul untuk setiap sebatian. Okey, jadi untuk A, okey, kita akan darabkanlah, okey, kira 12 darab 2 sebab dia punya karbon ada 2, setiap karbon itu jisim atom relatifnya adalah 12. Okey, perkan dengan jisim molekul relatifnya, kita akan dapat untuk sebatian A 85.7%. Okey, untuk sebatian B sama juga, karbon, okey, bilangan karbon darabkan dengan jisim molekul relatif, kita akan dapat 80%. Okey, untuk sebatian C sama juga, dapat 85.7%, manakala sebatian D adalah 81.82%. Jadi kita akan pilih adalah sebatian B sebab peratus karbon per molekulnya lebih rendah, menunjukkan dia lebih kurang berjelaga. Jadi yang kurang berjelaga lah yang kita akan pilih, iaitu sebatian B. Okey, untuk 37. Aluminium karbonat terurai apabila dipanaskan dengan kuat untuk menghasilkan aluminium oksida dan karbon dioksida. Jadi kita sudah ada persamaannya. Okey, kita diminta mengira berapakah isi padu maksimum gas yang boleh diperoleh apabila 2.34 gram aluminium karbonat dipanaskan. Jadi bila pengiraan, kita ikutlah EMRA. Okey, stepnya EMRA. Equation sudah diberi. Okey, kita sudah ada equation. Kita mau cari M. M adalah mol. Jadi kita ada maklumat jisim. Jadi bila kita ada maklumat jisim, kita akan gunakan untuk cari mol ialah jisim bahagi jisim molar. Jadi jisim kita 2.34, jisim molar pun dia sudah kirakan kita, dia sudah bagi terus sini 234. Jadi kita bahagikan saja jisim bahagi jisim molar untuk mendapatkan mol. Dapatlah molnya 0.01. Okay, selepas kita mengira mol, okay, IMR. R adalah ratio, nisbah. Okey, nisbah siapa yang ada maklumat, kita nisbahkan dengan yang disuruh cari. Yang ada maklumat adalah aluminium karbonat, yang disuruh cari adalah karbon dioksida. Okey, jadi dia punya rasionya 1:3. Okey, 1 di depan Al, 2 CO3. Okey, di depan CO2 pula ada 3. Jadi 1:3. Jadi kalau aluminium karbonat 0.01, si karbon dioksida 3 kali ganda lah 0.03. Okey, kita sudah ada mol, kita perlukan R. Okey, mol sudah ada, ratio sudah ada, kita perlukan A, answer. Okey, EMRA answer. Last sekali stepnya mencari answer. Okey, dia minta V. Jadi kita keluarkanlah segitiga kita. Okey, untuk cari V, kita perlu darabkan mol dengan volume molar. Jadi mol kita 0.03, volume molar kita 24 seperti yang diberi. Jadi, okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 0.72 desimeter padu. Okey, jawapannya ayam. Okey, 38. Okey, persamaan kimia yang ditunjukkan adalah proses Haber. Okey, Haber ni adalah untuk menghasilkan besi. Besi.
Jadi di sini maklumatnya, okey, pengusaha kilang menyediakan 8.5 kilogram amonia. Berapakah jisim nitrogen yang diperlukan? Jadi dia mau nitrogen punya jisim. Jadi ini pun pengiraan, kita gunakanlah MRA. Okey, equation sudah ada. M mol belum ada. Jadi mol kita mau cari menggunakan rumus jisim sebab kita diberi jisim. Okey, jadi kita akan dapatlah molnya jika kita bahagikan jisim bahagi jisim molar. Jadi jisimnya adalah 8.5 kilogram. Okey, tukarkan terus pergi gram dapatlah 8,500. Jisim molarnya adalah 17. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat 500 mol. Jadi mol sudah R lagi. Okey, R ratio. Ratio siapa? Ratio NH3. Nisbahkan dengan si N2. Jadi NH3 nisbah N2 menghasilkan 2 nisbah 1. Jadi kalau molnya 500 bahagi 2 dapatlah 250. Okey, 250 mol untuk nitrogen yang terhasil. Tapi kita tidak mau mol, kita mau jisim. Jadi jisim, keluarkanlah rumus kita jisim per jisim molar. Menghasilkan, kita akan darabkanlah untuk cari jisim, mol darab jisim molar. Jadi molnya 250, jisim molarnya 14 darab 2. Okey, tekan kalkulator dapatlah 7 kilogram. Okay, soalan 39. Apakah kepekatan unit gram per desimeter padu bagi asid nitrik berkemolaran 0.5 desimeter padu? Jadi di sini tipsnya paling senang, okey. Kita abaikan yang di M3. Okey, di M negatif 3 tu. Apa kita buat? Kita tengok maklumatnya. Kita ada G dan kita ada mol. Kita mau disuruh cari G, kita diberi mol. Jadi kita ingat balik rumus kita. Okey. Jadi rumus kita adalah jisim per jisim molar untuk mendapatkan mol. Jadi kita ada mol, kita ada jisim. Sorry, kita ada mol. Okey, kita disuruh cari jisim. Kita ada jisim molar, bukan adalah kita boleh kira. Okey, jadi kita tengoklah. Okey, dia mau jisim, kita kena cari molnya. Okey. Untuk cari jisim adalah mol darab jisim molar. Jadi molnya adalah 0.5, jisim molarnya adalah kita kiralah, okey, satu per satu, kita akan dapatlah jisim kepekatannya dalam unit gram per desimeter padu adalah 31.5 desimeter padu. Okey, per desimeter padu. C. Soalan terakhir, jadual 3 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara asid nitrik dan zinc pada suhu dan tekanan bilik. Kita ada jisim zinc. Okey, saya dalam keadaan serbu, isi padu asid nitrik 50, kepekatan asid nitrik 0.2. Apakah kadar tindak balas lengkap apabila 2 minit 30 saat diperlukan? Okey, jadi kita tengok dulu pilihan jawapan. Dalam pilihan jawapan ni semua unitnya sama iaitu sentimeter padu per saat. Jadi kita kena bahagikan apa dengan apa. Okey, jadi sentimeter padu merujuk kepada isi padu, volume. Jadi S merujuk kepada massa. Jadi negatif 1 menunjukkan volume bahagi massa. Massa tu di bawah. Jadi volume bahagi massa. Okey, kita kena cari dulu isi padu gas yang terhasil. Sekarang kita belum ada isi padu gas. Kita baru ada maklumat zinc dengan nitrik. Okey, asid nitrik. Jadi kita tulis dulu persamaan kimia. Okey, macam biasa pengiraan ni mesti ada persamaan kimia. Persamaan kimianya zinc. Okey, bertindak balas dengan 2 mol asid nitrik menghasilkan zinc nitrat dan hidrogen. Okey, keluarkan maklumat yang ada. Kita ada maklumat MV untuk asid nitrik dan kita ada jisim untuk zinc. Okey. Jadi kita pergilah kepada pengiraan. Okey, equation kita, maklumat kita dan kita kena cari volume. Berapa volumenya? Jadi pengiraan, apa-apa pengiraan mesti dimulakan dengan mol.
Okey, sekarang kita mau gunakan mol siapa? Mol zinc kah, mol asid nitrik? Okey, kita kira dulu satu persatu, siapa yang paling sedikit itulah dia punya jawapan. Jadi jisimnya 6.5, jisim molarnya 65, dapatlah molnya 0.1. Okey, untuk asid nitrik molnya mv/1000 dapat 0.01. Jadi kita akan gunakan maklumat asid nitrik sebab dia maklumat nilai mol yang paling kecil. Jadi rasiokan asid nitrik dengan hidrogen dapatlah 2:1 dan molnya adalah 0.005 mol. Jadi sudah dapat dia punya mol, kita kira isi padu. Okey, isi padu adalah mol darab volume molar. Dapat 0.12 desimeter padu tukarkan kepada sentimeter padu. Sebab pilihan jawapan kita adalah dalam sentimeter padu. Jadi bahagikan saja. Okey, 120 bahagikan dengan masanya dalam saat dapatlah 0.8. Okey, jadi habis sudah untuk set 2, kertas 1. Okey, soalan ramalan.